Jika kita lihat daripada sudut teori, kita kadang-kadang suka untuk mempraktikkan seberapa banyak teori yang telah kita pelajari untuk dipraktikkan dalam satu masa. Jadi memang ada orang yang boleh. Cuma yang telah lama membaca dalam keadaan sangkut-sangkut ni bermakna dia tidak boleh. Cara yang terbaik untuk kita selesaikan masalah ini ialah kita selesaikan satu bab dengan satu bab. Kita dah mahir pada setiap bab tu, baru kita beralih pada bab-bab lain. Dan yang paling penting ialah untuk kita menyelesaikan bab yang paling utama, menjadi punca kepada bacaan kita sangkut, iaitu ialah pada alif bata. Walaupun seseorang itu dia dah baca Al-Quran, kita kata dia agak lancar lah, tetap dia ada masalah dengan huruf-huruf yang dia tidak kenal, dia tidak yakin, ataupun dia sedikit keliru. Jadi apakah isu dengan alif bata ni? Isu dia ialah apabila huruf ini bersambung. Di dalam Al-Quran Resam Uthmani, seni khat yang digunakan ini, dia untuk orang Malaysia kita akan sedikit terkeliru dengan huruf-huruf apabila ianya bersambung. Ada huruf yang dia akan bertukar menjadi bentuk lain yang akan kita, kalau kita tidak biasa tu, kita tidak akan cam. Dia akan mirip dengan huruf yang lain. Dan ada pula gaya sambungan, bukan hanya daripada kanan ke kiri, ada ianya bertindih, iaitu daripada atas, bawah, kemudian ke kiri. Dan yang inilah yang paling selalu orang keliru. Sebagai contoh, kita lihat huruf ghain dan fa ni, sekali pandang kelihatan macam nak sama je. Huruf hamzah ni pula dia ada macam-macam style. Kadang-kadang dekat waw, kadang-kadang dekat ya, ada dekat alif, kadang-kadang dia seorang, kadang-kadang dia di antara lam alif. Kita pun dah confused macam mana nak baca. Huruf ba dengan ya ni pula sekali pandang nampak macam huruf ba sahaja. Huruf dha dengan dad ni pun masih ramai lagi yang confused. Mana satukah dha, yang mana satukah dad. Huruf lam dengan alif ni pun tak berapa pasti lagi macam mana nak bezakan dia. Huruf tha dengan shin, ada yang baca shin sebagai tha, ada yang baca tha sebagai shin. Banyak lagi kalau kita nak listkan dia. Jadi pentingnya untuk kita tahu apakah rupa huruf itu yang kemungkinan dia boleh jadi apabila ianya bersambung. Sementara tu, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk like video ini jika anda menyukainya, supaya saya tahu style video macam mana yang anda suka. Dan bagi yang menonton video ini di Facebook dan juga Instagram, saya menjemput anda untuk melihat video ini di YouTube dalam versi yang panjang. Bagi yang melihat video ini di YouTube, anda bolehlah lihat video ini di Facebook dan Instagram juga untuk melakukan murajaah, kerana di Facebook dan juga Instagram ini, video ini setelah saya ringkaskan. Jadi kita kembali kepada sambungan huruf tu. Macam mana kita nak atasi? Sekarang kita patah balik kepada cara yang lama, dan cara ni yang selalu saya pakai kepada pelajar saya lah. Okey, iaitu kita belajar untuk memisahkan huruf. Suka untuk saya ingatkan, untuk menggunakan Al-Quran Muqaddam ataupun Iqra yang mempunyai cop daripada KDN dan juga LPPPQ, iaitu Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran. Cuba anda pisahkan huruf ni macam ni dengan mengeluarkannya satu persatu, mampu ataupun tidak. Di samping itu, anda bolehlah rujuk dengan apa yang saya kongsikan sekarang ni, dengan screenshotnya ataupun apa cara yang anda rasa sesuai untuk mudah anda rujuk apabila membuat latihan. Rujukan yang saya bagi ini adalah untuk anda tengok apakah bentuk-bentuk kemungkinan yang boleh huruf itu jadi apabila keadaan ini berada di depan, tengah ataupun belakang. Ada setengah huruf tu ada 3-4 bentuk. Ada yang macam panjang sikit, pendek sikit, ada yang melengkung sikit dan sebagainya. Siapa yang dah pun masuk kepada tahap mengaji menggunakan Al-Quran, teruskan seperti biasa. Tapi saya minta untuk anda sediakan satu waktu khas dalam satu hari itu untuk membuat latihan menyambung. Okey, jadi tak semestinya anda membuat latihan ini di rumah saja. Anda juga boleh buat di mana-mana. Sebab kita tak perlu pun nak mengaji kuat-kuat kan. Kita perlu menulis sahaja. Okey, sambil-sambil menunggu orang dalam kereta ke, boleh buat. Bila anda dah mudah untuk mengenal huruf sekarang ini, maka anda bolehlah beralih kepada bab-bab yang lain, seperti 1-2 harakat, mahirkan yang tu pula. Kemudian makhraj, 4-5-6 harakat. Barulah kita akan nampak kita punya bacaan yang tidak lancar itu beransur-ansur untuk menjadi lebih lancar. Kadang-kadang tu punca tidak mengenal huruf ni bukan dia tidak mula membaca Al-Quran dengan step yang betul. Biasa kita tengok Muqaddam ataupun Iqra tu memang
dia akan kenalkan kita dengan alif bata, kemudian sambungan huruf, kemudian yang lain-lain lah, baris dan harkat dan seterusnya. Cuma kadang-kadang kita belajar tu tak habis. Kita belajar sambungan itu pun mungkin kurang, ataupun kita belajar menulis sambungan huruf seketul-seketul tulisan kita tu kan. Ada pula isu dulu menggunakan muqaddam ataupun iqra' tidak sama seperti Al-Quran yang kita pakai hari ini. Rasam Uthmani tu kan, huruf dia agak berbeza. Jadi bila kita masuk Quran, kita jam. Huruf apa ni yang kita jumpa ni kan? Bukan huruf apalah, huruf dia agak berbeza. Jadi kita agak keliru. Bukan saya kata bila anda boleh kenal pasti huruf tu dalam bentuk yang bersambung itu, anda terus baca lancar terus. Tidak. Setidak-tidaknya punca utama itu dah selesai. Maka kita boleh pindah pada bab-bab lain. Seelok-eloknya kalau kita dah kenal huruf tu, kita sekarang ni mungkin tinggal nak memperbetulkan huruf. Kenal, kemudian baru kita memperbaiki. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.